Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Genap 2 minggu Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dilaksana. Hari ini angka kes harian baru turun kepada 4,949 kes. Catatan kes sembuh baru juga mengatasi kes harian iaitu 6,588 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan pula, sebanyak 128,912 dos vaksin telah diberikan di seluruh negara. Keseluruhan sudah 4.49 juta dos vaksin telah diberikan. Kita ikuti perincian terbaru data harian dan pendaftaran vaksinasi COVID-19 di seluruh negara. Bermula hari ini, fasa 4 program imunisasi COVID-19 kebangsaan diaktifkan bagi mengawal penularan jangkitan melibatkan kluster tempat kerja. Fasa itu dimulakan di kawasan industri yang beroperasi semasa pelaksanaan Sekatan Pergerakan penuh hingga 28 Jun. Fasa kawalan wabak melibatkan sektor ekonomi kritikal yang menjadi asas tulang belakang kepada pembangunan ekonomi kita. Tindakan ini penting untuk kita mengimbangkan hidup, lives and livelihoods. Jika kita lihat pada data COVID-19 harian juga, setakat semalam, sebanyak 11 kluster baru tempat kerja yang dilaporkan daripada 15 kluster baru keseluruhan yang melibatkan bilangan kes aktif sehingga hampir 200 kes. Sebab itulah kita telah buat keputusan untuk memastikan bahawa fasa kawalan wabak ini digerakkan secepat mungkin di kalangan kluster-kluster ataupun di kalangan industri untuk memastikan bahawa kluster tempat kerja dapat kita kawal untuk membendung penularan wabak COVID-19. Semalam, 11 daripada 15 kluster baru direkodkan merupakan kluster tempat kerja. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan menyelaras pusat pemberian vaksin atau PPV industri bagi proses vaksinasi untuk sektor perkilangan. 30,000 dos vaksin disediakan untuk pihak industri bulan ini, tidak termasuk di Sarawak. Seorang individu orang kurang upaya antara lebih 600 penerima terawal dos pertama di PPV Dewan Warisan Kangar yang mula beroperasi hari ini. Walaupun mengalami kesukaran untuk bergerak dan terpaksa menggunakan kerusi roda, ia tidak menghalang Raja Shahirul Fasha Raja Muhammad Kamal hadir menerima suntikan vaksin. PPV ketiga di Perlis ini dijangka mampu menyediakan 800 dos suntikan sehari sebagai tambahan kepada 2 PPV sedia ada iaitu PPV Dewan 2020 dan PPV Dewan Seri Melati. Di Negeri Sembilan, PPV bergerak Kuala Pilah menggunakan trailer menyasarkan pemberian vaksin kepada individu di pedalaman daerah berkenaan. Ia merupakan program pertama yang dilaksana di negeri itu, hasil inisiatif Pejabat Kesihatan Daerah dengan kerjasama Pejabat Pergigian Kuala Pilah dan Pengurusan Felda Kepis. Felda ini dipilih susulan kes positif tinggi melibatkan kluster Seroja Kepis. Lebih 1,000 orang disasar untuk vaksinasi dalam tempoh 5 hari. Di perkampungan Pusdipang Kampar Perak, masyarakat orang asli tidak sabar untuk mendapatkan suntikan vaksin. Menyedari bilangan kes yang tinggi setiap hari, menerusi vaksinasi mereka berasa lebih selamat dan yakin untuk menjalani urusan harian meskipun berada jauh di pedalaman. Seramai 661 penduduk mendiami perkampungan itu. Penghuninya hari ini antara 4 lagi kampung menerima sumbangan bakul makanan melibatkan 551 ketua isi rumah. Di Pahang, bagi memastikan kelancaran pemberian vaksinasi, Hospital Pakar KPJ berhasrat bekerjasama dengan NGO atau orang perseorangan bagi mengendalikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ia berikutan pemilihan hospital itu sebagai pusat pemberian vaksin hospital swasta di Pahang. Kerjasama itu mampu meningkatkan lagi kelancaran proses pemberian vaksin di hospital berkenaan. Buat permulaan, 200 dos suntikan sehari akan diberi kepada mereka yang berada dalam senarai Kementerian Kesihatan.
Hospital Permai Johor Bahru, Johor menjadi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC pertama di Malaysia yang dibuka khusus untuk wanita. Mula beroperasi semalam, sebanyak 585 katil tersedia khusus kepada wanita, ibu mengandung dan kanak-kanak bawah 12 tahun. Sehingga 2 petang tadi, 8 pesakit sudah ditempatkan di PKRC berkenaan. Antara kelebihan PKRC Hospital Permai ini, ia boleh beroperasi dalam tempoh masa yang lama berbanding penggunaan institut latihan sekaligus mengurangkan kapasiti penggunaan PKRC Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Jadi saya telah mendapat info maklumat daripada perbincangan dengan pengarah PKRC Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Jadi pesakit-pesakit wanita yang masih lagi di kuarantin di PKRC Pasir Gudang, mereka akan meneruskan kuarantin sehingga tarikh discharge. Jadi yang akan masuk di PKRC Olive B Hospital Permai ini adalah pesakit-pesakit baru lah. PKRC Hospital Permai merupakan fasiliti awam kedua di Johor dan ketiga di negeri itu selepas PKRC Pasir Gudang dan Kompleks DB Iskandar Puteri kendalian swasta. Simptom susulan selepas pulih daripada COVID-19 atau long COVID boleh berpanjangan hingga 12 minggu atau lebih. Menurut Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Sungai Buloh, Dr. Akmal Hafizah Zamli, antara simptom dialami adalah sakit badan, lesu, lemah ingatan, kurang daya tumpuan dan kesukaran bernafas. Gejala-gejala long COVID ini sangatlah diverse ataupun sangatlah luas, ya, tergantung kepada bahagian organ mana yang terkesan selepas jangkitan COVID-19. Ya. Simptom utama atau umum adalah seperti kelesuan, ya, paling kerap dilaporkan oleh mereka yang mengalami long COVID, dan sistem multi organ yang terjejas seperti sistem pernafasan, kardiovaskular, sistem saraf, sistem otot dan tulang atau muskuloskeletal dan sebagainya menyebabkan pelbagai gejala. Ya, justru ia boleh merengsakan dan mengganggu kualiti kehidupan individu yang mengalaminya. Justru untuk kekal sihat, beliau menasihatkan bekas pesakit COVID-19 agar terus kekal mematuhi SOP mencegah jangkitan dan segera mendapatkan vaksin. Jumlah pesakit COVID-19 bagi kategori 4 dan 5 menunjukkan tren meningkat sejak April lalu berdasarkan data daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis CPRC. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, pada April sebanyak 6,721 kes direkodkan, meningkat kepada 30,287 kes pada Mei. Bulan ini pula sudah 22,857 kes direkodkan, menjadikan keseluruhan 59,895 setakat semalam. Peningkatan kes bagi kedua-dua kategori tersebut dijangka terus meningkat bulan ini sekaligus memberi kesan kepada penggunaan katil di unit rawatan rapi. Jumlah katil keseluruhan di ICU adalah sebanyak 1,767 dan bilangan pesakit yang berada di
ICU termasuk hospital Angkatan Tentera ialah seramai 1,161 untuk kes-kes COVID-19 probable atau suspected. Dan daripada kedudukan pesakit di ICU tersebut, seperti saya maklum tadi, ventilator yang telah digunakan pada pesakit tersebut ialah sebanyak pada hari ini 452 kes yang menggunakan bantuan pernafasan. Jadi ini adalah katil-katil ICU yang digunakan, dan kedudukan katil ICU yang telah digunakan setakat ini penggunaannya adalah sebanyak 97%. Purata kes yang memerlukan alat bantuan pernafasan juga meningkat 4.1% atau 454 daripada kes yang dirawat di ICU setakat 12 Jun. Manakala 1,413 pesakit COVID-19 pada tahap 4 dan 5 direkodkan meninggal dunia setakat April hingga semalam. Pesakit kategori 4 adalah mereka yang memerlukan oksigen, manakala kategori 5 pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan. Prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP hanya boleh dilonggarkan jika situasi sama menunjukkan perkembangan lebih baik. Antara yang menjadi faktor semakan semula SOP adalah penurunan jangkitan, kadar kematian, kebolehjangkitan dan keupayaan operasi hospital. Risiko yang kita ambil untuk setiap tahap adalah 8,000 ke atas adalah kawasan di mana kita perlu mengadakan total lockdown. 8,000 ke bawah hingga 4,000, yang itu sekarang kita berada di fasa yang mana kita lakukan MCO 3.0, dan metrik-metrik ini kita gunakan untuk membantu kita merancang supaya kesiapsiagaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kesihatan awam yang perlu diambil, termasuklah meningkatkan kapasiti vaksinasi. Terima kasih. Dua lokaliti di Bukit Dinding, Mukah, Sarawak melibatkan Rumah Panjang, Alat Anak Mukan dan Mukah Palm Oil Mill akan dilaksana Perintah Kawalan Pergerakan. Diperketatkan PKPD, arahan bukat kuasa Rabu ini hingga 29 Jun, susulan terdapat 31 kes positif di Rumah Panjang, Alat Anak Mukan dan 10 kes di Mukah Palm Oil Mill. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut memaklumkan PKPD di 11 rumah panjang dan sekolah kebangsaan Stalon Tanjung Manis Mukah Sarawak juga dilanjutkan bagi tempoh yang sama. PKPD juga dilaksana di asrama pekerja warga asing Jalan Rivera, Tanjung Agas, Tangkak, Johor selepas 128 individu positif. Sementara itu, PKPD di Felda Terolak Utara, Sungai Perak dilanjutkan. Manakala PKPD di 3 kawasan tamat iaitu 28 Mukim Kota Star, Kedah, Kampung Pagi, Ulu Tembeling, Jerantut dan Bandar Bentong, Pahang. Empat kawasan di Sabah juga dikenakan PKPD bermula Rabu ini hingga 29 Jun, melibatkan Kampung Sundang Laut, Sandakan, 2 lokaliti di Penampang serta Kampung Skim Kokos Kunak. Di Kampung Sundang Laut, Sandakan, 18 saringan dilakukan, 10 daripadanya positif. Manakala 2 lokaliti di Penampang, Country Hugs Apartment dan Vista Menintot Apartment merekodkan peningkatan ketara kes dalam tempoh 2 minggu. Di PKPD Kampung Kutan Tengah, Tumpat, Kelantan, seorang lelaki ditahan dipercayai mengalihkan kawat duri yang dipasang pihak berkuasa. Alasannya mahu berulang-alik ke rumah ibu. Suspek 38 tahun ditangkap sebaik kelibatnya menaiki motosikal ingin melalui lorong tikus itu. Hasil ujian saringan mendapati suspek positif syabu dan mempunyai 9 rekod jenayah lampau. Dia direman 3 hari.
Sementara itu, PKPD di Kampung Lakai Jelebu Negeri Sembilan berlangsung 14 hari bermula hari ini. Kluster Kampung Lakai dihuni 345 penduduk telah menjalani ujian saringan pertama COVID-19 secara berperingkat sejak 5 Jun. 22 daripadanya disahkan positif COVID-19 telah dipindahkan ke PKRC Kuala Pilah dan Port Dickson serta hospital. Manakala 323 individu lagi diarah menjalani kuarantin sepenuhnya di rumah. Satu kematian direkodkan semalam merupakan kematian pertama berkaitan kluster berkenaan. Surat kebenaran operasi yang dikeluarkan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli masih boleh diterima pakai hingga 28 Jun. Menterinya Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah dalam satu kenyataan berkata, ia selaras dengan pengumuman Majlis Keselamatan Negara MKN mengenai pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Kebenaran turut dikeluarkan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Perhilitan Jabatan Mineral dan Geosains, Suruhanjaya Tenaga dan pihak berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia, SEDA. Sebarang pertanyaan serta aduan boleh dikemukakan menerusi email dan talian tertera. Semua pihak diminta mematuhi arahan dari semasa ke semasa dalam membendung penularan wabak COVID-19. Ini pula foto tular berkaitan lori dipercayai membawa sekumpulan pekerja asing yang positif COVID-19 di Sungai Lalang, Kuala Muda, Kedah. Kementerian Sumber Manusia menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya mengambil maklum mengenai perkara tersebut. Sesudah itu, Kementerian melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia serta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan meneliti perkara ini mengikut Akta 446 dan 514. Semua majikan dinasihat membawa pekerja bagi tujuan saringan maupun kuarantin dengan menggunakan pengangkutan bersesuaian bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Kementerian Sumber Manusia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana majikan yang melanggar undang-undang ditetapkan. Semalam, polis mengenakan saman serta-merta terhadap seorang pemandu lori selepas didapati membawa sekumpulan pekerja asing yang didapati positif COVID-19 secara terbuka. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Session Shah Alam atas dua pertuduhan bersebat bersama rakan memberi rasuah RM120,000 kepada seorang pegawai polis. Bagaimanapun, tertuduh Abdul Aziz Abdullah mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rihaidar Rafi. Tertuduh didakwa bersebahat dengan Muhammad Nizam Muhammad Lazim yang juga dituduh atas kes sama pada 3 Jun lepas kerana memberi wang suapan berjumlah RM120,000 kepada seorang penolong penguasa yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pahang. Suapan itu sebagai dorongan agar tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas dirinya kerana memiliki dadah jenis syabu. Perbuatan dilakukan pada 24 Mei lalu di Bandar Sri Damansara, Sungai Buloh, Selangor. Tiada jaminan dibenarkan kerana tertuduh kini direman di Mahkamah Kuala Lumpur di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 12 Julai sebutan semula kes. Sindiket penyelundupan rokok terbesar di perairan Johor Timur tumpas dengan tertangkapnya 3 lelaki yang mengusahakan bot pelancongan di jeti kawasan Endau, Mersing. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche, kesemua suspek berumur 27 hingga 51 tahun dipercayai menjalani aktiviti tersebut sejak PKP tahun lalu. 30 kotak rokok pelbagai jenama bernilai RM7.6 juta dirampas. Selain menyita sebuah bot persiaran, 2 lori dan beberapa peralatan radar melibatkan nilai sitaan RM9.3 juta. Satu kapal besar yang berada di perairan antarabangsa, tuan. So bot ni akan pergi untuk membuat pemindahan dan terus bawa masuk ringan. Bot ni kalau tuan-tuan tengok, bot tu bot persiaran, bot pelancongan yang telah pun diubah suai. Bot ni sebelum COVID ni digunakan untuk membuat pelancong untuk aktiviti diving. So diubah suai, kompartmen dalam tu pun diubah suai untuk menyudup kontraban je lah. Pokok ni tuan-tuan, bot ni daripada Vietnam ni. Yang sebelah ni, produk sebelah ni Vietnam. Dia akan bawa, di Vietnam punya ni.
Saya akan bawa, dia akan pergi ke Batam dan ambil rokok kretek. Daripada Batam, dia akan naik balik. Kesemua suspek disambung reman hingga Rabu. Di Tumpat Kelantan, cubaan seludup 1,203 kg minyak masak dan tepung gandum dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna menerusi operasi bersepadu di Kampung Bunuhan dalam cubaan menahan 2 kenderaan yang mencurigakan. Suspek yang menyedari kehadiran pihak berkuasa berjaya melarikan diri. Kenderaan ditinggalkan di bahu jalan. Sindiket dipercayai membuat belian secara persendirian daripada pemborong tempatan. Barang kawalan berkenaan dipercayai mahu diseludup ke negara jiran. Nilai rampasan keseluruhan termasuk kenderaan hampir RM15,000. Seorang lagi lelaki yang dipercayai terlibat kes pecah masuk kediaman rasmi Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang dicekup. Bertindak atas risikan, pasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah IPD Timur Laut menyerbu sebuah kediaman di Titi Teras balik pulau. Difahamkan suspek bersembunyi di rumah mertuanya selepas mengetahui dirinya menjadi buruan polis sejak Sabtu lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sabudin Abdul Manan berkata penahanan suspek itu menjadikan sehingga kini seramai 5 suspek telah ditangkap berkaitan kes terbabit. Media melaporkan kes pecah masuk kediaman rasmi Datuk Yu Tong Siang di Pulau Tikus Georgetown berjaya diselesaikan dalam tempoh kurang 24 jam. 4 lelaki termasuk 2 beradik ditahan sekitar Bagan Ajam, Butterworth pada Sabtu. Tujuh rumah di Gomusang, Kelantan rosak di badai ribut. 4 kawasan terjejas ialah di Kampung Jeram, Tekoh, Kampung Star, Kampung Pasir Tumbuh dan Kampung Pulai Lama. Dalam kejadian pada petang Ahad, kebanyakan penduduk sedang berehat di halaman rumah apabila tiba-tiba angin bertiup kencang hingga menerbangkan bumbung. Kejadian itu anggara lebih ke dalam pukul petang. Ribut tu atau boleh kuat jugalah. Terus saya pun masa bawa di luar, saya sedar je dah. Dah terus macam ni. Ini bahagian dapur dah. Dia asalnya dia atas, tapi saya turun mana. Masa tu kejadian tu di mana? Saya duduk kat luar. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa, dia selamat lah. Selamat semua, tak ada apa bagai-bagai pun, tak ada apa lah. Kemarin dia angin ke? Angin dengan kilat tu. Lepas tu tiba-tiba bunyi. Bunyi pokok tumbel. Masa tu anak duduk dari tanda tu. Anak umur berapa? Anak umur 22. Tak lagi tubik derah. Memang derah lah. Jiran pun dengar. Masa tu kat Desmaya Asar masa tu. Sementara itu, Adun Negeri Abdul Aziz Yusof berkata bantuan wang tunai telah disalurkan segera bagi meringankan beban penduduk terlibat. Hari ini datang melawat ke Jeram Teguh setelah dimaklumkan bahawa terdapat 2 buah rumah di Jeram Teguh yang terlibat dengan ribut ini, dan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan bantu khususnya dari segi peralatan, atap, kayu dan sebagainya untuk membaik pulih dengan segera rumah yang terlibat dengan ribut ini. Jadi saya nak ucap takziahlah kepada mangsa ribut ni, dengan harap bersabar dengan cabaran yang ditentukan oleh Allah SWT. Kejadian ribut ini merupakan pertama kali berlaku di kampung tersebut tahun ini. Dan istighfar untuk penularan sempurna. Saat itu kita mengimpikan kemenangan. Namun, tak seindah impian. Ternyata bukan senang nak menang kalau SOP diperkotak-katikkan. Perkembangan sukan.
Lebih daripada 30 wartawan sukan daripada pelbagai agensi hari ini menerima suntikan pertama vaksin untuk menyediakan liputan kontingen negara di Sukan Olimpik Tokyo 2020 bermula 23 Julai ini. Menurut Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM, Nur Ismadi Abdul Manap, pemberian vaksin itu adalah sebagai persediaan diri dan langkah keselamatan petugas media sebelum membuat liputan di lapangan di samping menjaga prosedur-prosedur standard SOP. Hari ini ramai 38 orang petugas-petugas media telah pun menerima suntikan yang pertama dan mereka telah pun juga dijadualkan untuk menerima vaksin yang kedua pada 21 hari lagi daripada sekarang dan menjadikan jumlah keseluruhan setakat hari ini 54 petugas media keseluruhannya yang akan pergi ke Tokyo sempena Sukan Olimpik dan juga Paralimpik telah pun menerima suntikan dos yang pertama. Tambah beliau, pemberian vaksin pada juga atas kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi juga Kementerian Belia dan Sukan. Terharulah. Apapun saya sangat berterima kasih kepada Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia iaitu SAM yang bertukar rumus untuk menyegerakan petugas-petugas yang ke Olimpik nanti untuk mendapatkan dos yang pertama pada hari ini. Dan dos kedua akan menyusul kemudianlah. Sebelum ni macam kita belum dapat date lagi untuk vaksin and Olimpik pun dah nak dekat, so agak macam risaulah kan. Saya nak pergi ke negara orang dengan time pandemik macam ni, memang sangat risau. Tapi lepas SAM dengan kerjasama yang lain-lain, saya rasa macam terharu dan terima kasihlah sebab selamat untuk nak ke negara orang. Pemberian dos pertama vaksin COVID-19 kepada pengamal media yang akan ke Tokyo itu turut mendapat reaksi positif Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Dalam satu hantaran di laman Facebook rasmi, beliau turut mengucapkan selamat maju jaya kepada semua barisan atlet dan media. Berita tengah malam berakhir di sini. Bersama kita usaha hentikan penularan COVID-19, terus berada di rumah. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.